TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton Mahir at Didik TV KPM ketika ini. Apa khabar adik-adik semua? Dah bersedia ke belum untuk kita memahirkan diri kita dalam satu lagi mata pelajaran yang Kak Rina rasa memang sangat penting, apatah lagi untuk adik-adik yang berada di sekolah menengah atas. Hari ini mata pelajaran yang dipilih untuk kita mahirkan diri kita adalah berkenaan dengan ekonomi. Tapi apa tajuknya? Sekejap lagi Kak Rina akan kongsikan. Baik, sebelum tu Kak Rina nak wawarkan kepada adik-adik semua. Ini berkenaan dengan kes COVID-19 yang melanda negara kita, di mana kita masih lagi berjuang dan kita masih lagi perlu untuk mematuhi SOP yang ditetapkan kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan adik-adik sebagai rakyat, sebagai masyarakat, perlu untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan, seperti memakai pelitup muka dan sentiasa kena mencuci tangan walaupun hanya berada di rumah. Kalau dah keluar rumah, jangan lupa untuk bawa gel pembasmi kuman, sentiasa sanitasi tangan anda. Dan kalau adik-adik berjumpa dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja ke kedai dan sebagainya di tengah beratur tu, pastikan ada jarak di antara adik-adik dan juga individu lain sekurang-kurangnya 1 meter. Kita masih lagi berjuang untuk menentang wabak COVID-19. Okey adik-adik, rasa Kak Rina kan semua dah tak sabar nak mengikuti kelas kita pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi. Tapi kenalah ada guru penyampainya. Okey, jom kita saksikan serba sedikit profil guru penyampai pada hari ini. Jom. Itu dia tadi guru mahir kita untuk mata pelajaran ekonomi. Manis sangat orangnya. Ini dia Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Muspirah Ahmad Salim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Seronok dapat bersama dengan Cikgu kali pertama ya kita bersua untuk mata pelajaran ekonomi ini. Dan yang pastinya juga Cikgu tidak berkesorangan memandangkan mata pelajaran hari ini. Kita keperluan khas dalam pendidikan khas. Kita akan bersama dengan Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya yang merupakan guru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama dengan Mahir at Didik TV KPM. Baik, Cikgu, untuk makluman semua seperti yang Kak Rina wawarkan tadi, memandangkan ini slot merupakan slot pendidikan khas. Jadi, Cikgu Muspirah dan juga Cikgu Kulina dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan adik-adik kita membaca gerak bibir Cikgu Muspirah untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, dipersilakan Cikgu. Dan seterusnya, walaupun Cikgu kita di dalam studio sahaja, kita masih lagi mengamalkan setiap SOP yang sudah pun ditetapkan. Jadi permulaannya nak minta dulu Cikgu Muspirah untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu sebagai langkah kita berjaga-jaga. Kak Rina pun akan mensanitasikan tangan juga. Okey, berbalik kepada topik mata pelajaran ekonomi yang akan kita kongsikan bersama dengan adik-adik kita di rumah. Cikgu Muspirah, kita nak belajar apa hari ini? Apa yang kita nak mahirkan dalam mata pelajaran ekonomi? Okey, hari ini kita akan mempelajari topik alat dasar ekonomi. Okey, topik ini di bawah standard pembelajaran 5.3.1 menjelaskan maksud alat dasar fiskal, menjelaskan maksud alat dasar kewangan dan juga murid-murid boleh menjelaskan alat dasar kewangan yang digunakan oleh Bank Pusat untuk mengawal keadaan ekonomi. Okey.
Dan Cikgu Musfira difahamkan juga bahawa mata pelajaran ini adalah mata pelajaran dalam arus perdana di mana adik-adik kita yang berkeperluan khas juga turut mengambil mata pelajaran yang sama. Mungkin Cikgu nak kongsikan sedikit. Okey, untuk makluman semua, mata pelajaran ekonomi ini sebenarnya adalah mengikut KSSM yang murid normal sahaja, iaitu murid arus perdana. Namun murid-murid berkeperluan khas penglihatan dan juga pendengaran juga mengambil mata pelajaran ini semasa SPM mereka dan juga oleh itu ada sedikitlah dia punya penambahbaikan masa SPM, tetapi untuk belajar mereka menggunakan standard yang sama. Tak ada beza. Tak ada beza ya. Baiklah, bagi tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah sebenarnya standard pembelajaran dan juga objektif yang akan kita capai ataupun adik-adik kita akan capai sepanjang 1 jam sesi pembelajaran pada hari ini? Okey. Untuk standard pembelajaran yang saya sebut tadi, di bawah 5.3 ini, murid-murid perlu memberi maksud kepada alat dasar fiskal dan juga alat dasar kewangan. Okey, seterusnya murid-murid boleh menerangkan bagaimana setiap alat itu dapat digunakan untuk mengawal keadaan inflasi. Kita akan terang daripada apa yang perlu kita buat dan apa kesan-kesannya kepada ekonomi setelah dilaksanakan alat dasar tersebut. Ini juga menyentuh tentang masalah kemelesetan ekonomi negara kan Cikgu kan? Ya, betul. Bagaimana sebenarnya yang akan dilakukan oleh pihak bank pusat dan juga pihak institusi kewangan dalam usaha sebenarnya kita nak memastikan pertumbuhan ekonomi negara kita dalam keadaan stabil. Tepat sekali, Rina. Okey, Cikgu, murid-murid kita ni sebenarnya tak sabar tahu nak mengikuti kelas pembelajaran kita pada hari ini. Tapi kita nak berehat dulu sekejap, boleh Cikgu? Boleh, insya-Allah. Okey, adik-adik, bersedia dengan buku teks anda. Kita akan memberi fokus terhadap pelajaran alat dasar ekonomi dalam mata pelajaran ekonomi. Sekembalinya nanti, kita terus akan mulakan kelas kita di Mahir at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman OPR kepada 2.75% daripada 3%. Pengurangan OPR ini merupakan langkah awal untuk peroleh trajektori pertumbuhan yang lebih baik serta kestabilan harga. Kali terakhir kadar OPR berada pada paras 2.75% adalah tahun 2011. Dalam kenyataan dasar monetari pertama tahun ini, BNM berkata ekonomi global dijangka terus berkembang pada kadar sederhana tahun ini. Petunjuk semasa dan ketegangan perdagangan yang reda menjurus kepada peningkatan aktiviti perdagangan global. Pada masa yang sama, pelonggaran dasar monetari di beberapa ekonomi dijangka terus menyokong aktiviti ekonomi. Namun risiko penurunan pertumbuhan ekonomi kekal ekoran ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan dasar di beberapa negara boleh menyebabkan kemunculan semula ketidaktentuan pasaran kewangan. Menurut BNM, inflasi utama pada purata 0.7% pada 2019 diunjur meningkat tahun ini namun kekal sederhana. Bagi penganalisis ekonomi pula, penurunan kadar OPR adalah tepat pada masanya bagi merangsang ekonomi negara. Pastinya ia akan memanfaatkan pengguna dalam bentuk kos pembiayaan yang lebih rendah. Ini termasuk pembelian dan pinjaman rumah yang bersandarkan kepada kadar pinjaman asas BLR. Okey adik-adik, itu dia tadi sedikit ringkasan daripada klip buletin utama PR Overnight Policy Rate atau kadar dasar semalaman. Cikgu, nak tanya juga Cikgu, dah kita menonton buletin utama tadi berkenaan dengan OPR, apa agaknya perkaitannya dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini? Okey murid-murid, sebenarnya video tadi cikgu nak tunjukkan bahawa
kerajaan melalui bank pusat telah menjalankan satu usaha lah untuk mengawal keadaan ekonomi kita, di mana sebenarnya OPR itu akan memberi kesan kepada BLR pinjaman dekat bank-bank lah. So ini akan memberi kesan kepada kos pinjaman. So dia akan menurunkan kos pinjaman. Sebenarnya dia akan menarik minat individu dan juga institusi kewangan untuk membuat pinjaman. Bila banyak pinjaman, so mesti akan ekonomi kita akan boleh berkembang, insya-Allah. Okey, baik Cikgu Musfira. Untuk topik kita berkenaan dengan alat dasar ekonomi. Sebagai permulaan, mungkin Cikgu nak terangkan tentang apa itu alat dasar ekonomi. Okey, so saya akan ke sana lah. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid. Sebenarnya alat dasar ekonomi ini dia ada dua, iaitu alat dasar fiskal dan juga alat dasar kewangan. Okey, alat dasar fiskal akan dilaksanakan melalui belanjawan negara. Okey. Dan alat dasar kewangan pula akan dilaksanakan melalui Bank Negara Malaysia. Okey, jadi bila sebut dilaksanakan melalui belanjawan negara, sebenarnya alat dasar fiskal ini ialah satu alat yang akan mempengaruhi yang mengubah dasar cukai dan juga dasar perbelanjaan kerajaan. Okey. Manakala alat dasar kewangan pula ialah satu dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dan dia akan mempengaruhi jumlah edaran wang dalam pasaran. Okey, ya. Jadi alat dasar fiskal ni ada alat dasar fiskal mengembang dan juga alat dasar menguncup. Okey, alat dasar fiskal mengembang dan alat dasar kewangan mengembang akan dilaksanakan apabila nak mengawal keadaan deflasi. Deflasi itu maksudnya, Rina, keadaan ekonomi yang gawat. Okey, iaitu keadaan ekonomi di mana ramai pekerja yang menganggur tinggilah. Pengangguran yang tinggi, Rina. Okey. Manakala keadaan yang kedua di mana alat dasar menguncup ini akan dilaksanakan apabila nak mengawal keadaan inflasi. Inflasi ialah keadaan di mana harga barang meningkat berterusan di pasaran. Okey, ini memberi kesan yang buruklah kepada ekonomi kita. Jadi kerajaan awal dua-dua keadaan ini untuk mencapai keadaan keseimbangan. Okey, faham Cikgu. Jadi itu secara ringkasnya berkenaan dengan alat dasar ekonomi, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Seterusnya Cikgu, apa yang kita nak tahu, nak berikan kepada murid-murid kita? So kita tengok di sini. Okey, so Rina, hari ini Cikgu datang ni ada sikitlah cikgu ada bawa buat pameran. Cantiknya Cikgu. Cikgu buat sendiri ke ni? Ini anak saya yang buat. Kreatifnya anak Cikgu. Baru 7 tahun. Iya. Pandainya. Okey, so saya bolehlah kalau Rina nak beli, okey, ada kita ada jual lah. Oh ya, berminat boleh tak? juga, sangat berminat ni Cikgu. Alamak. Tak ada duit. Alah Rina, bolehlah satu Rina ni cantik ni. Tak ada duit. Sekejap. Macam ada duit lah Cikgu. Ada duit. Bolehlah saya nak beli. So yang mana Rina berkenaan? Kejap ya, saya dari belakang tak nampak Cikgu. Saya suka yang ni lah Cikgu. Nampak laut tenang saja. Dapat saya jual satu. Berapa harganya Cikgu? Ini sebab hasilnya saya jual 500 je. Inilah harga dia saya beli ya Cikgu. Okey. Dan kalau kita lihat kat sini, Cikgu tadi dah menawarkan barangan, kemudian saya membelinya. Apa perkaitan untuk pembelajaran kita seterusnya Cikgu? Okey, sebenarnya lakonan yang Cikgu tunjukkan tadi, kita nak tunjukkan tentang permintaan. Okey, di mana kalau kita tengok tadi pada peringkat awal, Rina tak nak beli. Sebab apa dia tak nak beli walaupun dia dah berkenan? Okey, dia memang minat nak beli, tapi dia tak nak beli sebab tak ada kuasa membeli. Okey, sebab tak ada duit. Sebab kuasa membeli ada pada duit. Itu dia. Selepas Rina dah ingat ada duit, so akan beli kan. So maksudnya bila ada kuasa membeli, barulah permintaan itu akan berlaku. Baik, pemahaman yang cukup jelas di situ. Bila ada kuasa membeli itu, jadi kuasa permintaan juga menjadi lebih tinggi ya Cikgu. Seterusnya Cikgu?
Okey, so kita akan teruskan dengan kita penerangan tentang permintaan tadilah. Okey. Boleh cikgu? Saya pusing sana lagi Okey. Okey. Seterusnya kita akan tengok macam mana alat dasar fiskal dan alat dasar menguncup tadi dan juga alat dasar kewangan mengembang dan alat dasar kewangan menguncup ni dapat mengawal keadaan ekonomi tadi, nak mengawal inflasi dan juga nak mengawal deflasi. Ini yang saya akan terang sekarang. Okey. Okey. So, peringkat awal tadi saya ada sebut, kalau mengembang, kalau alat dasar mengembang, kita nak mengembangkan, sebenarnya kita nak kembangkan permintaan. So, kat sini saya akan menunjukkan. Wah, cikgu siap bawa payung ya. Okey. So, mungkin ada murid yang tak faham maksud kembang. So, kembang kita akan buka payung. Kita nampak kita buka payung tu. So, kita kembangkan payung. Okey, kembangkan payung ni seolah-olah kita sedang mengembangkan permintaan. Kita kuncupkan payung. Okey. Kita sebenarnya kita nak kuncupkan permintaan. Okey. Alright. So, sebab itu saya nak sebut kat sini apa yang nak dikembangkan. Okey, seperti tadi kita cakap tentang permintaan. Betul. Sebenarnya dalam ekonomi, dalam ekonomi, permintaan sangat penting. Kalau tak ada permintaan, tak ada kegiatan ekonomi yang dapat dilaksanakan. Betul. Sebab barang dapat dijual, kita tengok contoh tadi, barang dapat dijual bila ada permintaan. Kan? Betul. Jadi kerajaan sedar, pakar-pakar ekonomi sedar. Alright, dia akan sedar, dia sedar di mana bila mempengaruhi permintaan, ia akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Alright. So, jadi alat dasar fiskal mengembang, dia akan mengembangkan permintaan. So, ia akan menambahkan bekalan wang dalam pasaran dan seterusnya akan meningkatkan permintaan aggregate, maksudnya permintaan keseluruhan. Sama juga alat dasar fiskal mengembang akan mengembangkan permintaan, akan meningkatkan permintaan. Okey, sebab kita tahu sebenarnya nak kawal deflasi iaitu keadaan kemesyatan, kita perlu tambahkan permintaan supaya keadaan ekonomi merancak. So dapatlah menyelesaikan masalah deflasi. Okey, seterusnya mengurangkan alat dasar fiskal menguncup dan juga alat dasar kewangan menguncup sama. Yang perkataan menguncup itu dia akan mengurangkan permintaan aggregate. Yang ini bertujuan untuk mengawal inflasi. Cuma kalau di bawah alat dasar kewangan ada satu step lagi sebelum ni nak mengurangkan permintaan aggregate, kita perlu mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Okey Rina, saya ada buat tulisan braille ni Rina. Okey. Rina boleh baca ke? Nak try baca ke? Saya tak biasa sebenarnya tulisan braille ni cikgu. Kena pegang ke cikgu? Ya, sentuh. Okey, braille, cara membaca braille adalah menggunakan sentuhan. Okey. Ini kalau belajar faham Kalau cikgu. kita perasan juga, kenapa saya guna putih je, saya tak pakai color-color. Putih ni pun penting untuk murid-murid penglihatan. Kerana kalau kita banyak color, tak bagus. Sebab dia akan mengganggu. Faham cikgu? Sebab tu saya punya ni kita gunakan background hitam dan juga dia punya background tulisan ni kita pakai putih untuk dapatkan kontra. Itu sedikit info tentang murid-murid penglihatan lah. Sebab itulah kat sini kita tengok ada tulisan braille ya, bagi memudahkan murid-murid kita membaca tentang alat dasar ekonomi ni ya cikgu. Okey. Okey. So mungkin berkaitan dengan cara mengawal inflasi dan deflasi tadi, keyword dia adalah mengawal permintaan. Okey, kita meningkatkan permintaan untuk mengawal deflasi. Kita kurangkan permintaan untuk mengawal inflasi. So, ingatlah konsep payung kembang, payung kuncup. Kembang untuk kembangkan permintaan. Kuncup untuk kuncupkan permintaan. Cikgu, mungkin saya nak tanya satu soalan. Kalau tadi bila cikgu menyentuh tentang kita nak mengawal inflasi, bagaimana dasar fiskal ini digunakan untuk mengawal inflasi? InsyaAllah kita akan masuk segmen ketiga nanti, kita akan terang lebih lanjut macam mana kita nak
kawal inflasi dan juga deflasi menggunakan alat dasar fiskal dan juga alat dasar kewangan ini. So yang tu kita akan pergi lebih dalam. Okey. Daripada segmen ini, apa lagi yang perlu murid-murid faham tentang konsep ini, cikgu? Okey, sebenarnya kalau murid-murid tak faham maksud inflasi dan deflasi juga masalah. Okey. So sebenarnya sebelum kita belajar ini, kita sepatutnya kita faham maksud inflasi dan deflasi lah. Okey, sebenarnya inflasi ialah keadaan di mana harga barang meningkat secara berterusan tanpa ada batas. Sebab apa? Sebab permintaan yang terlalu banyak di pasaran. Saya tahu kenapa, cikgu. Sebab setiap orang dia ada kuasa beli yang banyak. Ya, betul Rina. Jadi itu menyebabkan inflasi, cikgu? Betul. Okey, tapi kalau situasi deflasi bagaimana, cikgu? Deflasi terbaliklah. Di mana masyarakat tak ada kuasa beli. Okey, bila tak ada kuasa beli, firma jual barang tak ada siapa nak beli. Okey, menyebabkan firma-firma akan tutup kilang. Kita kata keadaan ekonomi menjadi lembab lah. Bila tutup kilang, ramai pengangguran. Pengangguran akan menjadi semakin tinggi. So kalau kita tak tambah kuasa beli masyarakat, tak tambah permintaan, keadaan deflasi tadi akan makin teruk. Bila dah makin teruk, memang tak boleh nak dikawal lagi. Sebab itu kita kena kawal pada peringkat awal. Baik. Okey. Faham, cikgu. Baik. Dari segi dasar fiskal dan dasar kewangan ini, apa bezanya, cikgu? Okey. Sebenarnya dasar fiskal kita laksanakan melalui belanjawan negara. Okey, kerajaan akan bentangkan belanjawan setahun sekali lah untuk tahun yang akan datang. Betul. Untuk tahun kewangan yang akan datang. Biasanya kita akan bentang pada hujung tahun daripada bulan September hingga bulan Disember antara masa itulah. Okey, manakala dasar kewangan pula dilaksanakan melalui bank negara. Okay, bank negara yang akan melaksanakan dasar kewangan. Ada beberapa alat itulah yang kita tengok macam mana dia melaksanakan nanti. Okey. So, kita ada 5 alat di bawah alat dasar kewangan dan kita ada 2 lah alat di bawah alat dasar fiskal. Seronoknya tak sabar pula Kak Rina nak belajar dengan murid-murid, cikgu. Yeah. Ada 2 dasar fiskal adik-adik dan 5 dasar kewangan. Sekejap lagi bersama dengan Cikgu Musfira, kita akan lihat apakah dasar-dasar tersebut yang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, adik-adik. Kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti di Mahir at Didik TV KPM, kita lihat apakah dasar-dasar ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, adik-adik, kembali lagi dalam Mahir at Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Musfira. Ketika ini kita tengah belajar mata pelajaran ekonomi, nak memahirkan diri kita tentang alat dasar ekonomi. Yang mana tadi Cikgu Musfira dah sebutkan ada 7 alat dasar ekonomi, 2 dalam dasar fiskal dan 5 lagi dalam dasar kewangan. Cikgu, depan kita ada papan putih ini dan juga tertera di sini dasar fiskal, dasar kewangan. Cikgu Musfira mungkin nak terangkan? Ya. Terima kasih, Rida. Sama-sama. Okey. Kita seperti yang saya cakap tadi, di bawah dasar fiskal kita akan mengubah kadar cukai dan juga kita akan mengubah perbelanjaan kerajaan. So alatnya ialah cukai dan perbelanjaan kerajaan. Okey. So bawah dasar kewangan pula kita ada 5 alat, iaitu rizab berkanun, rizab tunai, kadar faedah, syarat sewa beli dan juga surat jaminan kerajaan.
Okey, ini adalah 7 alat yang akan kita bincangkan untuk mengawal keadaan inflasi dan juga deflasi. Okey, makna kita kawal inflasi dan kawal deflasi tu maksudnya kita nak capai kestabilan ekonomi lah, Rina. Ya, baik cikgu. Baik, bila menyentuh tentang dasar fiskal yang dibagikan pada cukai dan perbelanjaan kerajaan ini, mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang tertanya-tanya, cikgu, apa cukai ni? Dan apa pula perbelanjaan kerajaan ni, cikgu? Ya. So kita akan kenal maksud semua alat ni dulu. Kalau kita tak kenal, kita tak boleh nak guna. Jadi kita kena kenal maksud-maksud alat ini. Barulah kita faham macam mana kerajaan gunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan ekonomi tadi. So sebenarnya cukai, Rina boleh tolong ambilkan. Boleh, cikgu. Cukai ni adalah satu bentuk bayaran. Bayaran daripada masyarakat, individu ataupun bayaran daripada institusi kewangan atau syarikat, daripada syarikat-syarikat kepada kerajaan. Okey, dalam kata lainnya, cukai adalah bayaran wajib yang dikenakan oleh kerajaan. Okey, Rina. So, semua orang yang ada pendapatan perlu bayar cukai. So, cukai akan menjadi hasil kepada kerajaan. Okey, bila dah collect cukai, dia kutip cukai semua tu, dia akan gunakan untuk buat perbelanjaan. So Rina boleh tampalkan satu boleh, lagi cikgu. maksud perbelanjaan kerajaan? Okey. Ini dia maksud dia, cikgu? Ya. Perbelanjaan kerajaan pula bermaksud peruntukan. Okey, peruntukan kerajaan untuk pembangunan negara. Okey, sebenarnya peruntukan kerajaan hasil dari bukan saja untuk pembangunan, juga untuk mengurus tadbir negara juga. Tapi kita akan rujuk lebih kepada pembangunan dalam tajuk ini. Jangan salah faham nanti cakap cikgu lain cakap peruntukan kerajaan ini bukan hanya untuk pembangunan, dia juga untuk mengurus. Tapi kita fokus kita ya, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Okey, saya percaya murid-murid dah jelas tentang cukai dan perbelanjaan kerajaan. Bagaimana pula dengan dasar kewangan, cikgu? Ada 5 di situ. Okey, di bawah dasar kewangan, iaitu di bawah Bank Negara. Bank Negara akan mengarahkan bank-bank perdagangan di Malaysia untuk mengubah alat-alat inilah. Okey, iaitu alat rizab berkanun, rizab tunai, kadar faedah pinjaman, syarat sewa beli dan juga surat jaminan. So mesti adik-adik murid-murid tertanya-tanya apa maksud rizab berkanun dan semualah. Betul. Okey, so cikgu akan terangkan maksud setiap alat ini. Okey, rizab ni sebenarnya kata kepada simpanan sebenarnya. Okey, dia adalah simpanan wajib juga. Okey, siapa yang wajib simpan? Okey, yang ini ialah rizab berkanun. Ya, berkanun ni kita tengok perkataan berkanun ni macam kerajaan lah kan. So, dia lebih kepada simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Okey, setiap bank perdagangan di Malaysia ini perlu ada simpanan di bank pusat. Bank negara lah, cikgu? Ya, betul. Bank faham. Negara Malaysia, BNM itulah. Okey. So, dia mesti simpan, ada kadar yang telah ditetapkan. Dia boleh naik dan turun. Cara nak kawal dia sama ada dia nak naikkan ataupun turunkanlah nanti. Adakah berdasarkan kepada situasi ekonomi negara, cikgu? Yes, betul. Akan berdasarkan kepada situasi. Baik, faham. So, yang kedua ialah rizab tunai pula adalah simpanan juga. Simpanan wajib juga. Okey, simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan. Pihak mana yang simpan? Sebenarnya bank perdagangan sendiri yang simpan. Contohnya bank A simpan wangnya di bank sendiri. Ya, betul. Faham. Dan dia kena simpan wang itu, dia tak boleh dibelanjakan untuk tujuan memberi pinjaman kepada orang ramai. Maksudnya ada peruntukan yang perlu untuk simpanan, tidak boleh dibelanjakan semua untuk memberi pinjaman kepada individu. Baik, cikgu. Okey, seterusnya ialah kadar faedah. Okey. Kadar faedah ini adalah sebenarnya ia akan menjadi kos yang akan ditanggung oleh peminjam. Okey. So bila kita buat pinjaman, kita akan dikenakan faedah. So kita buat pinjaman di mana bank lah, bank perdagangan mana-mana.
Okey, so kita akan dikenakan faedah. So faedah itu akan menjadi kos yang perlu ditanggung oleh peminjam. Pinjam 2,000 mungkin kena bayar 2,500. 500 itulah yang dipanggil sebagai faedah Yang ditanggung peminjam. yang ditanggung oleh peminjam. Okey, jelas cikgu. Okey, seterusnya kita tengok syarat sewa beli. Okey, sebenarnya ini ialah syarat tentang syarat dan terma Okey. semasa membuat pinjaman secara sewa beli. Ini khusus untuk pinjaman yang sewa belilah, seperti kita Aset. membeli kereta. Okey. Kita membeli kereta sebenarnya kita bukan membeli sebenarnya kita bayar sewa je setiap bulan. Okey. Selagi kita habis bayar hak milik kereta itu ialah pihak bank punya. bank. Itu yang maksudnya pinjaman secara sewa Beli. beli. Selepas habis bayar baru akan menjadi hak milik pembeli. Okey. Faham. Dan yang terakhir adalah surat jaminan kerajaan. Okey, surat jaminan kerajaan ini, terbalik. Ialah satu surat bertulis oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman. Kerajaan pun perlu buat pinjaman. Kadang-kadang kerajaan tak cukup peruntukan untuk menjalankan pembangunan, tapi kerajaan perlu buat pinjaman. Tapi kerajaan akan keluarkan satu surat yang bertulis yang dijamin akan memberi pulangan yang lumayan kepada yang memberi pinjaman. So surat ini akan dikeluarkan oleh kerajaan dan akan dibeli oleh institusi kewangan dan juga orang ramai. Maknanya kerajaan pinjam daripada orang ramai juga. Adakah cikgu sebenarnya surat jaminan kerajaan ini juga berdasarkan kepada situasi? Mungkin ada situasi kerajaan dia boleh menjual surat tersebut dan ada situasi kerajaan boleh membeli. Betul. Betul cikgu? So, dia akan membuat galak-galak untuk memberi ataupun untuk menjual. Dia tak paksalah. Tapi dia bagi mungkin satu galakan. Dia bagi turunkan faedah ke apa kalau dia nak bagi, dia nak menggalakkan. Faham. So ramailah yang akan menjual pada waktu dia perlu jual. Betul. So macam tu. So sekarang kita akan tengok pula macam mana setiap alat ini digunakan oleh kerajaan lah sebenarnya. Okey, walaupun melalui bank negara sebenarnya oleh kerajaan untuk mengawal keadaan ekonomi. So kita kena keluarkan dululah. Boleh cikgu. Pastinya adik-adik kita kat rumah pun dah faham maksud setiap daripada dasar fiskal dan dasar kewangan ni yang ada 7 ya cikgu ya. Ya, betul. Alat dasar ekonomi. Dan saya percaya kalau faham ni memang mudahlah kalau murid-murid nak jawab soalan, betul cikgu? InsyaAllah. Okey, yang seterusnya apa pula kita nak terangkan kepada murid-murid cikgu? Okey, kita akan tengok bila berlaku inflasi, apa yang kita nak buat. Bila berlaku deflasi, apa yang kerajaan nak buat. Okey. So, kita kena buka. Semua nak buka ya cikgu? Alat ni buka dulu. Okey, saya buka juga cukai dan perbelanjaan kerajaan. Baik. Okey, agak tinggi bagi saya. Oh, semua ya. Cikgu boleh? Boleh. Okey. Okey, kita tengok semasa berlaku deflasi dan juga semasa berlaku inflasi. Baik. Saya punya nota dah ke mana dah? Adik-adik di rumah mungkin memerlukan pemahaman yang lebih jelas. Kalau ada buku teks lagi senang ya cikgu? Ya. Boleh buka buku teks sekarang adik-adik. Okey, semasa berlaku deflasi dan juga semasa berlaku inflasi. Okey. So sekarang kita mana alat? Okey, kita nak Cikgu tengok perlukan bantuan saya. Cukai. So kita macam mana kita nak guna cukai dulu? Sebentar So ya, kita cikgu. letak cukai kat tengah. Cukai. Ya. Semasa deflasi apa akan jadi pada Cukai kita letak kat atas. atas? Ya. Atas cukai. Baik. Okey. Kita tengok alat pertama, kita nak terangkan macam mana cukai nak kawal deflasi dan juga nak kawal inflasi. Alright, so apa kita nak buat? So kita ambil yang naik dan turun, Rina. Baik cikgu. Okey. Naik dan juga turun. Okey. Apa kita nak buat bila berlaku deflasi? Kita nak naikkan kadar ke kita nak kena turunkan kadar? Saya rasa kita turunkan. Okey, berlaku deflasi kita turunkan. Betul Rina? Ke? Betul. Wah, pandai Kak Rina teka ya. Turunkan. Ya, turunkan kadar dan kita bila berlaku inflasi kita kena naikkan kadar cukai. Okey, baik.
Naikkan kadar Okey, apa cukai. jadi? Apa akan jadi? So, bila kita naikkan, turunkan, akan menyebabkan bila kita turunkan kadar cukai, sebenarnya kita akan menyebabkan permintaan, itu tak ada. Kita nak naikkan, bila kita naikkan apa akan jadi cikgu? Okey, kita tengok pendapatan boleh guna, kita letak dulu. Okey, bagaimana dengan pendapatan boleh guna? Ya. Kita letak dua-dua dulu. Di mana, cikgu? Di sana satu, sini satu. Okey, baik. Sini satu. Baik. Okey, pendapatan boleh guna akan meningkat ke akan menurun? Sewaktu deflasi ke inflasi, cikgu? Okey, semasa deflasi, bila kita turunkan kadar cukai, apa yang berlaku pada pendapatan boleh guna? Pendapatan boleh guna akan meningkat. Sorry, cikgu yang salah. Okey. Okey. Kalau deflasi, inflasi, pendapatan boleh guna akan turun. Sebab kita nak menurunkan permintaan masa berlaku inflasi. So, permintaan akan... Ada permintaan kat situ, Rina? Permintaan tak ada, cikgu. Yang ada dengan saya kegiatan ekonomi. Okey. Jadi adik-adik mesti fahamkan konsep ni dulu kan, cikgu? Di mana Ya, betul. semasa deflasi, kita akan menurunkan kadar cukai dan pendapatan boleh guna juga akan meningkat. Okey, so permintaan akan menurun. So, saya letak sini lah. Boleh, cikgu. Okey, lepas tu kita akan menyebabkan harga akan tingkat harga umum apa jadi. So, sini pun akan tengok tingkat harga umum apa akan jadi. Okey. So, tingkat harga umum akan Nak suruh akan Kak apa? Rina teka ke, Kak Rina cikgu? teka lah. Inflasi ke deflasi, cikgu? Okey, deflasi. Deflasi. Cikgu nak tahu tingkat harga? Tingkat harga Permintaan dulu. Permintaan akan meningkat. Okey, permintaan akan meningkat. Terbalik, cikgu. Okey. So, tingkat harga akan meningkat. Kat sini dia akan menyebabkan permintaan akan menurun. Sorry, terbalik. Permintaan agregat akan menurun. Dan akan menyebabkan harga akan menurun. Bila harga turun, kita akan kawal inflasi. Bila harga naik, kita akan kawal deflasi. Sebab kegiatan ekonomi akan dapat dijalankan dengan lebih baik bila harga naik. Okey, itu melalui cukai. Sama juga untuk dasar untuk kita tukar kat sini perbelanjaan kerajaan. Okey, Kak Rina letak ya, cikgu. Ya, betul. Kita dah faham ya adik-adik tentang bagaimana inflasi dan deflasi ini terhadap cukai. Ini perbelanjaan kerajaan. Bagaimana, cikgu? Okey, untuk perbelanjaan kerajaan pula, dia terbalik je daripada cukai. Kita turunkan, dia terbalikkan macam tu sahaja. Kita turunkan, berlaku, dia terbalik. Kesan dia akan jadi sama. Kesan sama, cuma kita nak pastikan sama ada dia naik atau diturunkan. Apa yang kerajaan kena buat. Okey. So, bila berlaku deflasi, kerajaan kena naikkan perbelanjaan supaya dia dapat menjalankan projek-projek pembangunan. Jadi adalah peluang pekerjaan. So, pendapatan boleh guna meningkat, permintaan meningkat dan tingkat harga umum akan meningkat. Okey, semasa inflasi diturunkan perbelanjaan kerajaan akan menyebabkan pendapatan boleh guna menurun, permintaan agregat menurun dan tingkat harga akan menurun. Akan mengawal inflasi. So, kita tengok yang seterusnya. Kita yang melalui 5 alat lagi yang lain. Okey. Ini dasar kewangan ni, cikgu? Yang ni tadi dasar fiskal. Sekarang tadi dasar fiskal dan yang ni dasar kewangan. Rizab berkanun. Kita tengok rizab berkanun. Okey. Rizab berkanun. So, apa kita nak buat dengan rizab berkanun? So, berlaku inflasi dan juga berlaku deflasi. Okey, sama juga bila berlaku rizab berkanun, bila berlaku deflasi kita kena naikkan. Saya turunkan. Saya teka je, dah lupa cikgu. Lama tak belajar. Inflasi kita kena naikkan. Okey, saya terbalik. Okey, faham? Okey. Jadi, maksudnya semasa deflasi, kerajaan akan menurunkan rizab berkanun. Baik, faham? Okey, so kesan dia samalah. Kita tengok sekarang seterusnya kepada untuk rizab berkanun dan rizab tunai sama je. Okey. So, kita terus kepada kadar faedah. Okey. Kadar faedah. Kadar faedah, apa kita nak buat dengan kadar faedah? Bila berlaku inflasi, kita nak buat apa? Inflasi? Ya.
Inflasi kita naikkan. Ya, inflasi kita Wah, naikkan. betul. Tu kita payah ubahlah. Sama Okey. kita naikkan. Kadar faedah berlaku Okey. inflasi. Turunkan kadar faedah berlaku deflasi. Okey, surat jaminan kerajaan. Surat jaminan kerajaan. So, apa nak buat dengan surat jaminan kerajaan? Okey, yang ni sama ada nak jual ataupun nak membeli. Okey. Okey, bila berlaku inflasi kita nak jual ke kita nak beli? Semasa inflasi kita jual. Betul eh? Ya, betul. Jadi masa berlaku inflasi kita jual surat jaminan kerajaan. Masa berlaku deflasi kita beli. beli. Okey, faham. So kesan dia akan jadi macam tu. Tetap sama. Tetap sama. okey. Okey, seterusnya kita nak so kita akan tengok Yang seterusnya, yang cikgu? seterusnya yang terakhir. Okey, syarat sewa beli. Okey, syarat sewa beli nak ketatkan ke nak longgarkan? Sewaktu inflasi ke deflasi, cikgu? Inflasi kita ketatkan. Yes. Supaya kuasa membeli kurang. Ya. Semua orang dapat menyimpan duit. Ya, sebab tak boleh buat syarat yang ketat, tak boleh nak buat pinjaman. Baik, faham. Okey, itu adalah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mengawal inflasi dan juga deflasi. Okey, faham cikgu. Seterusnya apa yang kita nak kongsikan lagi dengan murid-murid cikgu? Sebab dekat Kak Rina ni ada tentang kegiatan ekonomi. Okey, sebenarnya kita patutnya kat sini kegiatan ekonomi akan berubah jugalah. Apa akan jadi dengan kegiatan ekonomi, bila cikgu? sebenarnya, bila contoh kat sinilah. Bila kita melonggarkan syarat sewa beli, okey, so akan menyebabkan apa syarat tu dulu sebenarnya? Syarat tu ialah Kita panjangkan tempoh. Betul. Tempoh pinjaman. Dikelonggarkan kita panjangkan. Betul? Okey. Itu antara syarat yang ada dalam sewa beli. So akan menyebabkan pinjaman bertambah. Okey, pinjaman bertambah. So dia menggalakkan kegiatan ekonomi. So ada orang ada kuasa beli ini akan menyebabkan firma dapat mengeluarkan barang dengan lebih baiklah. Kalau syarat sewa beli diketatkan, maksudnya tempoh pinjaman itu dipendekkan. Sebenarnya situasi apa yang berlaku, cikgu? Inflasi ke deflasi? Kalau diketatkan, inflasi lah. Kita nak kawal inflasi. Sebab kita kalau nak kurangkan permintaan. Okey, faham. Konsep dia mudah sebenarnya. Kena faham dari segi situasi inflasi itu bagaimana dan juga deflasi. Lepas tu baru kita dapat buat bahawa dalam sesuatu situasi itu sama ada kita nak naikkan atau turunkan, nak ketatkan ataupun longgarkan. Betul. Wah, senang sangat tips cikgu Musfira hari ni. Cikgu dah, Rina. Bukan, saya dah boleh ambil SPM balik. Okey cikgu, kita nak berehat sekali lagi sebab kita nak bagi adik-adik kita, orang kata minum air dulu ke kan, relax sekejap sebab sekepali nanti ada aktiviti menarik yang cikgu akan lakukan. Betul cikgu? Adik-adik kita berehat kembali lagi dalam Mahir at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih adik-adik. Kembali lagi kita bersama di dalam Mahir at Didik TV KPM dan di penghujung segmen ini Cikgu Musfira yang pastinya adik-adik kita pun dah dapat pemahaman yang cukup jelas berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi dengan topik kita alat dasar ekonomi. Okey cikgu, kita nak buat ulang kaji boleh? Boleh. Berkenaan dengan apa yang kita belajar tadi adik-adik di awal siaran tadi, Cikgu Musfira akan terangkan kembali. Silakan cikgu. Okey, murid-murid, okey, kalau murid-murid dapat ikuti betul-betul pembelajaran tadi, okey, sebenarnya tak susah. Sebenarnya mudah je. Okey, kita perlu faham apa maksud setiap alat tu. Okey. Lepas tu kita tahu apa yang kaitannya dengan kesannya apabila kita menaikkan ataupun menurunkan tindakan tu, apa kesan kepada permintaan. Yang keyword key dia punya tu ialah
permintaan. Kalau permintaan meningkat, sebenarnya kita nak kawal deflasi. Kalau kita laksanakan tu mempengaruhi permintaan tu menyebabkan permintaan menurun, sebenarnya kita nak kurangkan permintaan, jadi kita nak kawal inflasi. Itu je sebenarnya. Okey, saya kat sini saya nak bagi satu orang kata tips lah. Macam mana nak ingat. Untuk alat dasar fiskal, kalau nak kawal inflasi, kita ingat satu je, tak perlu ingat dua-dua. Sebenarnya kita ingat satu je. Kita ingat bila nak kawal inflasi, kita kena naikkan. Okey, bila kawal inflasi semua kita kena naikkan. Okey, naikkan kadar cukai dan perbelanjaan kena turunkan. Dia terbalik. Kalau cukai naik, perbelanjaan kena turunkan. Dan nak kawal deflasi ataupun kemelesetan ekonomi itu pula, kita turunkan cukai dan perbelanjaan kena naikkan. Terbalik juga. Itu untuk dasar fiskal. Tapi untuk dasar kewangan pula, saya ada tip. Kalau murid-murid boleh ingat macam mana orang main saham. Okey, orang main saham, dia akan beli saham bila saham naik harga. Kan, Rina? Betul tak? Beli pula. Sorry. Dia akan jual bila saham naik harga. Bila kan? saham turun, kita beli. Ya. Jadi dia punya tip kat sini, bila nak kawal inflasi, kita akan naik. Maksudnya dia kata naik. Jual ketat. Maksud tu? Naikkan kadar rizab berkanun, naikkan kadar rizab tunai, naikkan kadar faedah. Kita sewa beli jual. Jual surat jaminan kerajaan. Dan bila kita jual, poket kita ketat. Duit banyak. Jadi ketatkan syarat sewa beli. Okey, faham. Itu tip untuk ingatlah. So macam orang main saham. Okey, terbaliklah. Kalau dah turun, beli longgar. Kita akan beli saham pada harga murah. Untuk beli-beli tu kita nak kawal deflasi ataupun kita panggil kemelesetan ekonomi. Okey, baiklah, cukup jelas. Hari ini tipsnya pun sangat mudah. Harapan Kak Rina agar murid-murid semua dapat faham tentang alat dasar ekonomi yang kita belajar ni dengan tips yang diterangkan oleh Cikgu Musfira. Kalau dapat tips tu, Cikgu, confirm boleh jawab soalan. Waktu exam ingat orang saham. Okay. Baik, apapun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Musfira Ahmad Salim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Juga bersama dengan kita Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya yang merupakan guru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada murid-murid yang sedang menonton Mahir at Didik TV KPM ketika ini. Jangan terus biarkan diri anda dengan pelbagai masalah COVID-19 yang melanda ketika ini, adik-adik. Pastikan sentiasa menjaga SOP, terus kekal berada di rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM